KPM. Didik TV KPM. Dan putih bintiknya, bunga terbesar di dunia, bunga gergasi kuat baunya, kembang mekar tapi singkat hayatnya, indah namanya bunga Rafflesia. Apakah bunga yang besar saiznya, tiada batang dan juga daunnya, merah kelopak dan putih bintiknya, bunga terbesar di dunia, bunga gergasi kuat baunya, kembang mekar tapi singkat hayatnya, namanya bunga Rafflesia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Mira Nazir dan tadi opening yang sangat indah, bunga gergasi namanya. Persembahan daripada cikgu kita. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Dua-dua cikgu kita pakai baju warna maroon lah, sama baju dengan ada bunga di atas kepala kerana hari ini subjek kita merupakan pendidikan seni visual PSV di mana topiknya ialah bunga gergasi dan juga perkusi. Ya, betul. Bunga gergasi dan juga perkusi. Tapi sebelum kita bercerita lagi tentang subjek kita ini kan, kita buka pertutup muka terlebih dahulu lah cikgu supaya lebih mudah untuk kita bercakap dan juga sesi pembelajaran kita. Jadi saya persilakan cikgu Fatin terlebih dahulu untuk sanitasi tangan. Silakan. Kita mula belah kanan dulu cikgu, lebih afdal begitu. Silakan cikgu Fatin. Okey, kemudian diikuti dengan cikgu Anis. Silakan. Baik. Mudah saya. Bila kita sudah sanitasi tangan, kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di tempat khas dia. Ataupun sampo pelitup muka. Baik. Okey, selesai cikgu. Okey, inilah cikgu kita. Manis masing-masing, berbaju kurung, berbaju kebaya. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Cikgu Fatin dah banyak kali datang juga kan ke kelas sembahyang. Silakan cikgu. Hai, saya Fatin, Cikgu Fatin Amirah binti Ismail. Saya bertugas di SK Taman Sri Gombak 2 dan mengajar selama 8 tahun. 8 tahun. Ya. Okey. Bagaimana pula dengan Cikgu Anis? Silakan Cikgu Anis. Okey, hai, saya Cikgu Anis. Saya Mengajar di mana? Bukan. Sebenarnya saya dikenali dengan Teacher Anis. Okey. Tu waktu saya teragak sikit kat situ. Okey. Teacher pun boleh? Okey, saya Teacher Anis daripada Perlis. Saya adalah ketua panitia seni dan JUK negeri.
baik. Teacher dari Perlis. Ya. Oh, jauh dari Perlis ke sini. Jauh. Okey, untuk kita belajar subjek kita hari ini. Okey, kalau macam tu, nak tahu juga hari ini kita nak belajar PSV tetapi ada juga nyanyian. Ya. Jadi macam mana? Mungkin Cikgu Anis ataupun Cikgu Fatin boleh cerita sikit objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, Anis dulu. Apa dia objektif dia? Silakan Cikgu Anis. Okey, hari ini kita akan belajar tentang arca. Arca kita adalah arca assemblage. Okey. Arca ni terbahagi kepada 3. Untuk tahap 2 ni kita akan belajar untuk assemblage saja. Okey, tahun 4 ajar assemblage. Nanti murid-murid boleh rujuk muka surat 34. Okey. Okey. Di sini sebelum tu saya nak terangkan tentang arca. Silakan. Sebelum nak terangkan, nak tanya Mira sendiri. Okey, boleh cikgu. Okey, arca yang Mira tahu dekat Malaysia ni, yang paling senang lah dekat Kuala Lumpur, arca apa tu? Arca di Kuala Lumpur. Ya. Kalau saya nak kata Tugu Negara tu kira arca ke cikgu? Pandai. Betul. Okey, bagus sekali. Betul betul, cikgu? betul, Okey. betul. Okey, selain daripada tu, Cikgu Fatin dan Mira, Ya. arca sebenarnya yang asal dekat Malaysia ni adalah daripada kaum Jahud dan Mahmeri. Rasa-rasanya Jahud dan Mahmeri tu daripada mana? Kaum apa tu? Kaum apa? Kalau saya kata kaum, saya cuba teka. Kalau Ya, salah ya. cikgu betulkan saya Betul. ya. Kalau Mahmeri tu mungkin kaum orang asli. Ya, Oh, betul. pandai, Mira. Okey, betul. Okey. Mahmeri ni dia telah Jahud dan Mahmeri telah mencipta mengarca figura-figura haiwan dan ada juga figura manusia. Tapi yang lebih menarik, dia ada mencipta figura-figura yang mistik. Okey, misteri. Okey, itu yang kita kena Nak belajar tahu. hari Okey, ini lah dalam ya. pendidikan seni visual kita Ya. PSV. Bagaimana pula dengan nyanyian cikgu, sebab kat sini ada alatan muzik juga, perkusi ni. Okey, hari ni Cikgu Anis dan Mira dan murid-murid di rumah kita kena capai 1, kena kenal alat perkusi. Hari ni cikgu buat 4 alat perkusi, jadi awak kena kenal. Dan hari ni juga kita akan belajar menepuk corak irama menggunakan alat perkusi yang cikgu bawa. Menepuk corak irama cikgu. Ya. Okey. Baik, kalau yang dekat tepi tu cikgu yang ada lirik lagu semua tu, kita akan belajar ke lirik lagu ni ke macam mana? Tak, ini adalah lagu Bunga Gergasi yang saya nyanyikan tadi. Okey, bestnya kita tahu pasal lirik lagu Bunga Gergasi, kita dapat main alatan perkusi. Cikgu Anis pun nanti nak ajar buat arca ataupun arca bunga. Assemblage. Assemblage bunga gergasi juga. Arca bunga. Okey, baik. Kalau macam tu kita berhenti berehat seketika kerana lepas ni kita nak belajar pula buat arca dan juga sambil-sambil buat arca nak belajar perkusi juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Macam mana? Cantik tak bunga atas kepala saya ni? Adik-adik nak juga tak bunga ni? Kalau nak tak apa, nanti kita akan belajar dengan Cikgu Anis macam mana kita nak buat arca ataupun assemblage ni kan ya, Cikgu betul. Anis? Okey, jadi langkah pertamanya sebelum kita belajar perkusi dan alatan muzik, kita belajar buat arca terlebih dahulu. Jadi yang pertama, apa bahan-bahan yang kita perlukan Cikgu Anis? Okey, sebelum nak kenalkan bahan, saya nak bagi tahu tentang karya assemblage kita, arca kan. Arca ni kalau boleh lihat dekat sini, okey, yang ini adalah stabil. Okey, yang ini adalah stabil. Yang ini yang dinamakan assemblage. Stabil ni boleh digerakkan. Okey, yang ni. Boleh ke? Nampak? Okey, yang ini. Okey.
beza assemblage dan starby adalah starby ni boleh dimainkan, boleh digerakkan. Manakala yang assemblage ni statik saja. Okey, kalau cikgu nak angkat pun boleh saja, tak ada masalah yang cikgu. Macam ni. Okey, yang ni statik saja, okey. Okey, mestilah seimbang daripada segi kita lihat ni, dia mesti seimbang. Imbangan simetri. Okey. Okey, kita ke bahan. Okey, kita ke bahan. Saya nampak yang seimbang tu, saya nampak macam ada bekas kuih raya dekat situ. Ya. Macam Masa bekas kuih hari raya ni boleh simpan ya. Boleh simpan untuk dibuat arca assemblage. Okey. Boleh cikgu. Okey, jadi bahan yang kita perlukan untuk kita buat arca kita. Ya, kat sini saya dah sediakan besi keluli ni. Ni boleh dapat dekat dapur ya Mira. Semua ni adalah bahan-bahan yang terpakai, yang dah diguna semula kan. Okey, yang ini adalah tudung biskut raya. Betul. Okey, boleh guna juga ya. Dan yang Mira sebut tadi ni lebihan daripada mak buat kuih raya, ibu buat kuih raya, boleh gunakan juga. Muffin cup tu kan cikgu? Ya, Muffin tu kan? ya betul. Okey, yang ini tentu sekali barang dah terpakai. Okey, botol. Okey. Yang ini pun kita boleh guna juga. Jangan dibuang, simpan saja. Okey, medium yang kita perlu sangat-sangat adalah perlu kan? Dan juga pelekat. Ya, betul. Okey, langkah pertama Mira. Ya. Sebelum kita nak mengarca, kita kena tahu motif terlebih dahulu. Contoh, tadi kita nak nyanyikan lagu Bunga Rafflesia. Ya, Bunga Gergasi. Okey. Orang Malaysia panggil bunga palma. Okey. Yang ini adalah motif sebenar. Okey, motif sebenar. Okey, ni cikgu dah cari gambar. Murid-murid boleh cari gambar dulu mana motif yang sesuai. Selepas tu bila dah dapat motif sebenar, kita kena buat lakaran idea. Okey? Lakaran idea terlebih dahulu. Okey. Kalau tengok daripada mula, ni adalah garisan. Kita start dengan garisan. Unsur seni, jangan lupa unsur seni. Lepas kita buat garisan, barulah kita masukkan motif yang seolah rupa ni. Rupa. Dia belum bentuk lagi ya. Ini baru rupa. Bila dah dapat rupa, kita olah. Sampailah kita boleh kembangkan idea. Okey, kembangkan idea hingga dapat motif apa ni? Cupcake. Cupcake tadi lah kan cikgu? Betul, cupcake. Okey. Kenapa saya pilih cupcake? Kalau kita tengok daripada bunga palma sendiri, motif dia bulat ni seolah-olah cupcake macam ni kan? Betul. Okey. Boleh? Ya, boleh cikgu. Okey. Selepas dah dapat, barulah kita boleh buat. Okey. Langkah pertama. Boleh. Langkah pertama ni Okey, cikgu. Mira. Mira boleh pakai guna satu. Yes. Cikgu Fatin boleh juga guna satu ni. Okey. Dan mula dengan melekat. Dengan melekat terlebih dahulu ya. Ya, Okey, okey. boleh cikgu. Okey, Kita lekat kat keliling dia dulu. Boleh. Okey. Baik, saya cuba Okey. lekatkan. Macam ni. Boleh letak di mana ni Mira kalau macam hiasan macam ni selalunya? Boleh letak dekat meja study. Ya. Boleh letak lampu. Boleh letak lampu. Ya. Betul. Kita buat sendiri kan cikgu? Sebenarnya kita nak memanipulasi bahan. Boleh juga buat dalam bentuk abstrak dan realistik. Oh, kalau abstrak tu macam mana pula cikgu? Kalau abstrak tu, kalau kat sini saya ada... Kalau kat sini, sebenarnya kita boleh tunjuk yang ini abstrak. Mira. Yang ni abstrak. Okey? Kenapa yang ni dipanggil abstrak cikgu? Sebab Cuba tengok. Okey, cara dia peletakan dia. Okey, kita nampak macam bunga tapi sebenarnya lebih kepada kotak kan? Ya, kotak bekas air. Kita letak air cup tu kan? McD kan? Dia boleh guna juga. Okey. Lepas tu yang Selain ni kita potong ke cikgu? Selain tu cikgu? Okey, selain tu, kita boleh juga masukkan macam ni. Sebab kita ada bawa hiasan. Okey, tahun 4 mesti banyak hiasan kat rumah. So, hiasan-hiasan ni kita guna untuk letakkan di keliling bunga palma kita bahagian dalam. Okey, dah siap. Mira dah boleh susun. Saya letak satu cikgu. Macam ni ke?
sebelah sana. Tapi Senang sebenarnya je. ikut kepada kreativiti Mira sendiri. Kreativiti murid-murid semua boleh je letak sebagaimana pun. Okey. Okey. Kalau cikgu letak macam mana? Tengok cikgu buat. Tiru boleh. Tiru cikgu. Okey. Oh, okey. Saya letak macam ni lah cikgu. Lekatkan macam ni. Boleh juga. Okey, saya akan macam ni. Okey. Cikgu Fatin okey? Okey. Laju cikgu Fatin. Okey, saya Okey. buat jugalah. Sikit. Okey, cikgu. Okey, saya dah tolong Mira. Yang ini. Yang ini bersekeliling kita tadi. Boleh juga. Kita Boleh juga. lekatkan di tengah-tengah. Di tengah sini. Okey. Oh, cantik Mira punya. Ya, cantik. Sebab boleh ke Cikgu Anis macam ni? Seimbang Boleh. tak? Ya, ada imbangan kat situ sebab ada 6 kan. Betul. Jadi maksudnya keseimbangan tu pun antara elemen dalam seni juga ke Ya, cikgu? betul. Oh, okey. Mesti seimbang. Sebab apa? Kita buat Color Assemblage ni semestinya kena ingat kena ada kesatuan. Dan yang penting warna tu mestilah warna yang kontra. Dia tak boleh satu warna je kan cikgu? Ya. Okey. Warna yang kontra. Wah, banyak Okey. kelopak bunga saya ni. Ya, meriah. Maria, Mira. satu lagi boleh ke cikgu? Boleh ke satu lagi? Request pula. Kasih Boleh. cikgu Anis. Okey. Sebab bunga gergasi kan jadi besar sikit. Saya punya. Ni saya punya cikgu Fatin. Oh, okey. 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 Boleh masukkan ni glitter kita. Okey, Oh, boleh tampal di Boleh dalam. tampal. Ini untuk mencantikkan lagi. Okey. Yang bunga yang glitter tu cikgu kat mana yang seeloknya untuk saya tampal glitter-glitter ni? Dekat bahagian dalam. Okey, Sebab dekat dalam bahagian masih belum ada apa-apa hiasan kan? dalam kosong. boleh. Jadi kena letak di bahagian dalam lah. Ya, boleh. Okey, saya letak ke dalam hiasan-hiasan ni. Okey, ini kita nak buat bunga gergasi ataupun dipanggil Rafflesia ataupun tadi palma. Bunga palma. Bunga palma. Okey. Bunga ni wangi tak Mira? Bunga ni sebenarnya bau dia kuat sebab saya dengar cikgu Fatin nyanyi tadi kata bau dia kuat tapi baunya sebenarnya kurang menyenangkan kan cikgu. Kalau mereka adik-adik kat rumah yang tanya kenapa bau dia kurang menyenangkan kerana itu adalah salah satu faktor untuk dia melindungi diri dia daripada binatang Serangan. ataupun serangan di luar. Okey. Saya letak ya. Okey. Dekat dalam cikgu. Okey, yang Saya ini tabur saya dia dah dekat dalam. dah letak untuk Mira nak susun dekat atas batang. Sebenarnya dia tak ada batang kan Mira kan? Dia juga tak boleh membuat proses fotosintesis, betul kan? Dia hanya boleh dapatkan cahaya matahari untuk buat gula je. Wah, okey. Itulah keunikan dia. Ya. Dan sebenarnya kita sangat berbangga menjadi rakyat Malaysia sebab Malaysia ada bunga Rafflesia ataupun bunga terbesar di dunia ni tahu. Adik-adik bunga ni terbesar di dunia dan hanya mempunyai 40 sahaja di dunia di mana di Malaysia kita mempunyai 11 dan Pulau Tioman adalah satu-satunya pulau yang ada bunga Rafflesia ataupun bunga palma ni. Itu sedikit info untuk dikongsikan bersama. Bangga kita jadi rakyat Malaysia. Okey, kita sambung lagi buat bunga Rafflesia ni. Bunga palma. Okey. Okey, kita letak lagi. Kena seimbang, kena masukkan hiasan. Okey. Wah, kalau yang botol ni ada rama-rama pula Cikgu Fatin. Yang rama-rama ni kenapa pula Cikgu? Ini adalah sebagai Hiasan. dai penari ataupun kita bagi dia penegasan. Penegasan. Ya. Wah, saya dah dapat dua elemen dah ni. Elemen pertama tadi keseimbangan. Elemen kedua penegasan. Ya. Wah, okey. Semua tu ada dalam prinsip rekaan kita. Prinsip rekaan mesti ingat yang itu. Okey. Ada elemen lain tak Cikgu selain daripada dua Ya, elemen ada. tu? Kita ada lebih kurang 7 elemen kita. Okey, prinsip rekaan. Nampak tak? Ya. Okey. Mira boleh letaklah. Saya letak. Saya tampalkan macam mana Cikgu? Okey, tampal kat belakang. Ke Mira nak buat hiasan lagi kat dalam? tak Saya apa. rasa dah cantik dah, cantik kan? dah. Saya letak kat sini. Okey. Macam ni. Ya, boleh je. Mana-mana pun boleh. bahagian. Macam ni boleh Cikgu? Boleh. Boleh. Sebenarnya bunga palma memang macam tu kan? Saya letak dia macam ni. Okey. Okey. Wah. Mesti okey. ingat ya, Mira, Cikgu Fatin, karya assemblage ni mesti kukuh, seimbang dan apa lagi satu? Kukuh, Tahan. seimbang Tahan dan lama. tahan lama. Okey. Rasa kukuh tak? Kukuh Nak Cikgu. test?
Kukuh. Nampak tak? Kukuh. Ya. Bagus ya. Bagaimana pula dengan botol yang kosong ni, cikgu? Ini boleh juga kita gunakan sebagai dia punya daun ataupun hiasan tepi. Tapi saya rasa yang lain lagi sesuai lah. Kan sebab tuduk botol dengan ni dah sama-sama tinggi kan. Okey. Maksudnya kalau nak buat daun tu kita boleh potong lah buat daun tu lah. Tak. Itu yang salahnya murid-murid. Macam ada hasil karya murid-murid kita yang lain, dia potong. Assemblage adalah teknik cantuman daripada bahan kutipan untuk menjadikan dia hasil assemblage. Tak boleh potong, tak boleh ubah dia punya bentuk ataupun rupa apa orang kata bahan kita tu. Macam tu. Oh ya ke? Ingatkan kita boleh potong-potong. Potong tak boleh. Kalau dah potong kita akan jadikan dia sebagai stabael. Jadi barangan kutipan ni sebenarnya untuk kita buat assemblage untuk memanipulasi bahan tu daripada tercemar alam sekitar semua kan. Jadi kita boleh guna. Betul tu cikgu. Tadi kan cikgu kata kalau yang potong-potong tu dia jadi stabael. Boleh tak cikgu tunjuk, kita nak tengok perbandingan macam mana kalau yang dah potong stabael. Okey. Wow, stabael dan assemblage. Okey. Yang ni stabael. Okey, bila dah potong sebenarnya daripada apa tu Mira? Ini kalau saya sentuh daripada bekas air, cikgu. Betul. Botol air mineral ni kan, cikgu? Betul. Jadi bila dia dah potong semua, dia dah tak jadi dah assemblage sebab dia dah olah-olah. Kalau macam ni arca juga. Tapi yang bestnya arca yang stabael ni boleh dibawa untuk dimainkan. Itu beza dia. Dan satu lagi arca kita adalah arca mobile. Mobile tu yang digantung-gantung tu. Cikgu Fatin dah pernah buat kan? Yang pakai gantung. diorama. Yang itu adalah sejenis arca juga. Banyaklah jenisnya kan. Dan yang di studio ni, yang ini dia panggil Star Mobile pula. Stabael. Okey, maafkan saya, Stabael. Dan yang ini dia panggil Assemblage. Semuanya bersifat tiga dimensi. Okey, dah bersifat 3 dimensi. Betul. Okey, ini antaranya. Okey, cikgu. Yang tadi yang saya dah buat ni dah jadi dah. Saya ingat cikgu Fatin buat ni dah jadi dah. Cikgu Fatin, kita tunjuk yang cikgu Fatin punya. Tunjuk sikit. Wow. Warna biru cikgu punya bunga. Ya. Cantiknya. Cantik. Dan yang cikgu Fatin samalah dengan saya punya. Dan saya punya menarik sikit sebab Assemblage. ada putik kapal dekat sini. Betul. Dan selesailah kita punya bunga, definisi bunga palma kita. Okey, menarik. Jadi harap-harap adik-adik dekat rumah dapat memahami dan dapat bezakan jenis-jenis arca ni kan, cikgu. Sebab ada setengahnya yang macam kurang jelas. Jadi bila cikgu dah terangkan jenis ni macam mana, mesti mereka dah faham dan boleh buat sendiri dekat rumah. Macam cikgu kata boleh letak lampu pun. Boleh. Beli LED punya lampu boleh letak kat dalam bilik kan. Betul tu. Okey, kita dah faham dah tentang arca kita ni. Lepas ni kita nak menyanyi pula sambil bermain alatan perkusi. Kita nak faham pula jenis-jenis alatan perkusi. Jadi kita berhenti berehat seketika. Anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Macam biasa, kalau yang baru nak menonton dari segmen terakhir ni macam mana, tak apa, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh sahaja tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Type kita punya subjek, nanti keluarlah apa yang kita belajar hari ni selama 1 jam. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat, kita dah belajar tentang nak buat bunga gergasi arca. Kita dah belajar main alatan perkusi. Di segmen terakhir ni yang specialnya, saya, Cikgu Anis dan Cikgu Fatin nak nyanyikan ataupun nak main alatan perkusi ni dengan lagu. Ya, betul. Lagu apa tu, Cikgu Fatin? Lagu Bunga Gergasi. Bersempena dengan kita punya seni tu kan, Bunga Gergasi. Jadi kita akan nyanyi pula lagu Bunga Gergasi. Okey, mari
Kita dah boleh ke? Okey, Mira akan main corak irama yang kedua. Okey. Dan Anis akan main corak irama yang pertama sepanjang lagu. Okey, boleh. Kita cuba ya. Jom. Jom. 吧。Jadi cikgu. Jadi. Okey cikgu, kita dah belajar alatan perkusi, kita dah mainkan juga dengan lagu Bunga Gergasi ni. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Cikgu Anis sepanjang apa yang kita belajar selama 1 jam ni. Silakan Cikgu Anis. Okey, kita dah buat tadi daripada awal sampai habis sebenarnya. Objektif kita adalah nak memanipulasi bahan. Okey, kita nak menghargai semua bahan-bahan yang terbuang tu. Daripada terbuang, baik kita buat sesuatu arca yang menarik. Betul tu. Dan macam cikgu katalah, sebenarnya ada 2 jenis perbezaan antara arca, assemblage dan juga Stabail. Ada perbezaannya. Jadi jangan tersalah kan cikgu kan. Sebab macam saya cakap tadi tu lah, oh maksudnya yang assemblage ni boleh potong-potong. Salah tu Tak boleh. Tak boleh sebab cantum saja. Tekniknya hanyalah mencantum bahan kutipan. Kalau dah potong tu tak jadilah. Dah tak jadi stabail. Kena ingat tu perbezaan 2 tu kan cikgu. Betul. Okey, itu daripada subjek kita iaitu pendidikan seni visual. Bagaimana pula dengan pendidikan muzik ni, iaitu mengenali corak irama dan juga alatan perkusi. Silakan Cikgu Fatin. Okey, hari ini kita belajar tentang 4 alat perkusi. Jika awak ada alat perkusi lain kan, boleh juga guna. Dan kalau tak ada kat rumah, tak apa, boleh je guna garfu, sudu, periuk pun boleh. Boleh ya untuk latihan corak irama ini. Oh, guna sudu pun boleh Cikgu Fatin? Boleh. Kalau bahan kutipan pun boleh lah. Bahan kutipan pun boleh. Ambil botol, taruh, letak batu, boleh jadi sebagai shaker, loceng pun boleh. Okey. Jadi So kalau ini dah boleh lah letak. Boleh. Boleh sebab dia ada bunyi. Betul. Patutnya kita main tadi dengan menggunakan Mira arca punya kita arca Betul. kan. Dan yang paling penting, jangan salah saja membaca corak irama kita. Itu je. Jadi terima kasih kerana menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum.